رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا يا رب العالمين يا رب العالمين أثبنا آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul anad'u, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna limuslima li rabbil alamin. Kita teruskan dengan ayat 71 dan kita telah sampai pada minggu lepas fil ardi. Jadi sebelum kita teruskan i'rab ayat 71 ini, ada beberapa i'rabnya agak susah, agak payah, termasuk saya sendiri untuk memahami istilah-istilah ni. Jadi harap kita dapat bersabar dan cuba untuk memahami semampu yang boleh. Okey. Minggu lepas kita telah sampai ala aqabina ba'da id hadanallah. Jadi hadana ini, hada itu adalah madin mabniyun 'alal fathi muqaddar 'alal alif. Ini telah pun kita pelajari minggu lepas. Ada itu adalah fi'il madin mabni, dia bukan mu'rab. Dan mabni sebenarnya adalah dengan baris atas, tetapi oleh kerana hada ini ada alif di hujung dia, hada, kita baca hada, ada alif maksurah. Jadi alif maksurah ini tidak dapat dizahirkan baris. Tidak dapat dizahirkan baris. Mana alif maksurah tadi? Okey ni. Hada ni ada alif kat situ. Hada. Ada alif ni. Sebenarnya alif maksurah. Kalau kita nak tukar bentuk ya ni kepada alif pun boleh. Tapi bila baca kita tahu dia alif. Hada. Dan hada ini adalah mabniyun 'alal fathi. Dia adalah mabni 'alal fathi. Tetapi tidak dapat zahirkan baris atasnya kerana dia berakhir dengan huruf illah, iaitu alif. Jadi itulah disebut mabniyun 'alal fathil muqaddar 'alal alif. Muqaddar 'alal alif. Okey, boleh insya-Allah. Itu kita dah jumpa minggu lepas, muqaddar 'alal alif. Na maf'ulun bih, hadana adalah maf'ulun bih, dan Allah adalah fa'il marfu'. Hada ini adalah telah memberi petunjuk, maknanya siapa yang telah memberi petunjuk, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ba'da hadanallah, kemudian kalladhi kita dah sampai semua kan. Sini kemudian kalladhi, apa kita baca secara ringkas, kalladhi muta'alliqan bihal min maf'ul nuraddu. Banyak kita akan jumpa di dalam i'rab surah ayat ini hal. Kadang-kadang mungkin kita terfikir apa itu hal. Hal itu maksudnya keadaan. Dan ada satu tajuk khas di dalam ilmu nahwu, iaitu hal. Mungkin saya hurai sikit. Mungkin banyak selepas ini kita akan jumpa. Jadi hal itu apa maksudnya? Iaitu satu bab di dalam ilmu nahwu di mana tajuknya adalah hal. Nah, hal ini pertama dia adalah isim masuk. Isim, dia adalah isim, dan dari sudut i'rabnya dia adalah masuk. Saya tunjuk sekejap.
Saya bagi contoh lah, saya bagi contoh ke atas ni nanti. Dia apa tadi? Dia adalah isim mausuf. Contohnya saya bagi contoh jalasa Muhammadu dhahikan. Muhammad telah duduk. Dhahikan ini adalah hal. Dia adalah hal. Jadi kita terjemahkan macam mana? Kita terjemahkan Muhammad duduk dalam keadaan ketawa ataupun senyum. Kalau senyum mubtasiman. Mubtasiman. Jadi hal itu adalah isim mansub. Mana mansub? Ni baris atasnya. Baris atas ni adalah mansub. Jadi hal ini dia sentiasa baris hadapan. Baris atas. Dia sentiasa baris atas. Kalau mufrad, kalau musanna dia akan masuk dengan ya, dhahikatain. Contohnya saya sebut yang bawah ni, saya sebut ayat jalasa Muhammadun wa Zaidun, dua orang ni kan. Muhammad dan Zaid duduk. Jadi kalau kita nak buat ataupun nak datangkan hal selepas ayat ini, kena dua lah juga. Dua lah juga senyumnya, takkan Muhammad saja senyum lah. Dhahikataini. Dhahikataini. Jadi dia masuk dengan ya. Dan mungkin juga boleh jamak. Jalasa al-muslimuna. Ini muslimun ni ramai. Boleh juga kita buat nama Muhammad, Zaid, Uthman. Jadi kalau hal bagi isim yang ramai, juga kita kena buat ramai. Dhahiku, dhahikina. Dia masuk dengan ya juga kerana jamak mudzakkar salim. Jadi masuk ini tengoklah sama ada dia mufrad ataupun dia musanna dua ataupun dia jamak. Kalaulah jamak dia masuk dengan ya. Kalau musanna juga masuk dengan ya. Tak belajar lagi ni hal ni, rasanya ini kali pertama saya sentuh tentang hal. Tapi secara ringkasnya hal itu dia adalah isim masuk. Faham dah masuk Faham dah Dia adalah masuk, iaitu baris atas tadi kalau mufrad. Tetapi kalau dia dua ataupun ramai, masuknya dengan ya. Kalau muannas lainlah masuknya dengan kasrah. Jadi dia isim mansub yubayyinu. Apa fungsinya? Menerangkan. Isim ini, dhahikah ini, dhahikan ini, dhahikan mubtasiman, dhahikataini, dhahikina. Ia adalah menerangkan. Yubayyinu. Yubayyinu hay'ah. Hay'ah inilah diterjemahkan hal, iaitu keadaan. Hay'ata sahibihi, iaitu tuan dia. Jadi hal ini dia kena ada tuan dia. Sahibihi, sahibat sahihai atau sahibihi. Jadi dia menerangkan apa? Dia menerangkan keadaan tuan hal. Jadi di sini dia menerangkan muslimun. Jadi muslimun itu duduk dalam keadaan dia senyum. Jadi dia menerangkan senyum itu kembali kepada muslimun itu. Jalasa Muhammadun, Muhammad dan Zaid duduk. Dah selesai sebenarnya ayat. Ayatnya sudah lengkap, sudah sempurna. Tetapi dibawa selepas itu hal dhahikataini, dalam keadaan dua-dua Muhammad dan Zaid itu dia senyum. Jadi ini adalah hal bagi Muhammad dan Zaid. Kalau ditanya mana tuan hal, kita akan sebut Muhammad dan Zaid. Yang ke atas ini, jalasa Muhammadun dhahikan. Jadi ketawa ni kembali kepada Muhammad. Kerana Muhammad ini adalah tuannya. Jadi dhahikan ini ataupun mubtasiman senyum, dia menerangkan ataupun menghuraikan, menceritakan keadaan siapa? Keadaan tuannya, iaitu Muhammad. Jadi itulah maksud hal secara ringkas. Jadi kalau kita jumpa dalam i'rab, dalam kitab kita ini, bila disebut hal, maknanya inilah maksudnya hal. Bukan kata hal itu keadaan terjemahan biasa, tetapi dia adalah satu
bab ataupun satu ilmu yang tajuknya khas di dalam nahwu Arab. Dan kalau kita buka kitab, kita akan jumpa iaitu al-hal. Al-hal, keadaan. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu. Jadi i'rab ataupun ta'rif hal ialah dia adalah isim. Isim tu adalah kata nama, bukan fi'il. Dia adalah isim, bukan fi'il. Kemudian apa fungsinya? Apa hukumnya? Hukumnya adalah mansub. Apa fungsinya? Menerangkan keadaan tuannya, tuan hal itu. Ataupun kalau kita nak buat secara mudahnya, menerangkan kata nama sebelumnya. Okey. Jadi hal itu adalah kata nama, dia bukan fi'il. Apa hukumnya? Hukumnya adalah mansub. Dan fungsinya menerangkan keadaan tuannya ataupun kata nama sebelumnya. Bagaimana dia duduk, perbuatan yang dia lakukan itu. Contohnya Muhammad, dia duduk senyum. Dia duduk dalam keadaan senyum. Jadi keadaan senyum itu adalah kembali kepada Muhammad dan dia juga menerang keadaan duduk. Muhammad itu duduk dalam keadaan senyum. Jadi itu adalah hal. Cuma kadang-kadang hal ini dia bukan saja mufrad. Maksud saya bukan saja isim. Isim mufrad. Ataupun bukan saja mufrad di sini bukan saja perkataan. Satu perkataan. Tetapi kadang-kadang dia juga datang dalam bentuk jumlah. Contoh saya ambil kat sini. Contoh saya ambil jalasa Muhammad dhahikan. Kadang-kadang dhahikan itu ini minggu lepas, pelajaran kita minggu lepas. Kita apa? Jalasa dhahikan itu kadang-kadang disebut dalam bentuk jumlah. Contoh saya sebut jalasa Muhammadun. Kita ambil ayat yang sama. Jalasa Muhammadun yadhaku. Yadhaku tu ketawa, ini fa'il kan? Fa'il mudhari' kan? Jadi yadhaku ini adalah jumlah fi mahalli nasab hal kepada Muhammad. Jadi kadang-kadang dhahikan ini dia berbentuk satu kata nama ataupun isim, perkataan. Kadang-kadang hal ini dia juga datang dalam bentuk fi'il, dalam bentuk jumlah. Di sini jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Jalasa Muhammadun. Bila jumlah ismiyah dia kena ada wawul hal. Wa huwa yadhak. Jadi ini adalah jumlah ismiyah. Kadang-kadang syibih jumlah. Syibih jumlah ni saya ingat pada Dr. Profesor Zainal. Dia sentiasa tanya saya, adakah syibih jumlah khabar dan sebagainya. Tak apa, kita tengok di sini. Jalasa Muhammadun ala ataupun amama masjid. Duduk depan masjid. Amamal maktab, duduk depan meja lah. Duduk depan masjid tak sesuai kan? Ia duduk dalam masjid kan? Jalasa Muhammadun amama masjid. Amama maktab. Maktab ini meja. Duduk depan meja, okey lah. Okey, ini adalah syibih jumlah. Okey. Jadi kalau ke atas ni jalasa Muhammadun dhahikan, kita i'rab dhahikan ini adalah hal mansub bi fathah. Dan jika hal itu dalam bentuk jumlah fi'liyah, kita i'rab lah yadhaku ini adalah fi'il mudhari' wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa wal jumlah fi mahalli nasab hal. Itu i'rabnya. Jalasa Muhammadun wa huwa yadhak. Jadi wahwa itu wawul hal, wa adalah mubtada, yadhaku adalah fi'il mudhari' fi mahalli khabar. Dan jumlah wahwa yadhak ini adalah fi mahalli nasab hal kepada
Muhammad. Dan jika syibih jumlah, ini yang biasa, yang sering Haji Zainal tanya, dia boleh dua i'rab. Pertama, amama itu adalah syibih jumlah. Amama itu kita boleh sebut zaraf, kemudian wawa mudhaf, dan maktab itu adalah mudhafun ilaih, ataupun kita sebut syibih jumlah fi mahalli nasab hal. Fi mahalli nasab hal. Ini i'rab yang pertama. I'rab yang kedua, juga kita boleh i'rab syibih jumlah ini adalah kita panggil apa, mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih, dan muta'alliq, muta'alliqani bihal. Ini banyak kita jumpa dalam kitab kita ni. Bihal mahdhuf, bihalin mahzuf. Jadi jalasa Muhammadun amama maktab ini, amama maktab adalah zaraf, dia mudhaf, dan maktab ini adalah mudhafun ilaih. Muta'alliqani, kedua-dua ini ada ta'alluq dia. Muta'alliqani bihal mahdhuf, taqdiruhu mustaqirrun. Mustaqirrun lah hal. Jadi ada hal yang dibuang. Mustaqirrun, ada hal yang dibuang. Kalau ikutnya ada hal di sini, saya type mustaqirrun. Halnya ada. Mustaqirrun. Jadi ada dua i'rab dia. Jadi sama ada kita sebut syibih jumlah fi mahalli nasab hal, ataupun mudhaf wa mudhafun ilaih muta'alliqani, dua-dua itu merujuk ataupun bergantung kepada hal yang tidak disebut. Apa itu hal yang tidak disebut? Takdirnya adalah mustaqirran. Jadi ayatnya sebenarnya jalasa Muhammadun mustaqirran, tetap ataupun berada dia, duduk itu mustaqirran, tetap duduknya, dalam keadaan tetap duduknya amamal maktab, di depan meja. Jadi ada hal di sini tetapi dibuang kalau ikut i'rab yang kedua. Ataupun kalau nak i'rab yang pertama, terus saja disebut syibih jumlah ataupun mudhaf ilaih, wa huma mudhaf ilaih itu fi mahalli nasab hal. Jadi yang akhir inilah yang ada kaitan dengan apa yang kita pelajari dalam ayat wa nuraddu ila aqabina. Dan juga ayat-ayat selepas tu akan kita jumpa hal mahzuf. Tengok fil ardi pun kita akan jumpa selepas ini. Kemudian mana tadi nuraddu, kalladhi muta'alliqan bihal min fa'il nuraddu. Ini juga tidak disebut di sini. Kalladhi ini adalah ka itu adalah huruf jar, dan dia adalah litashbih, untuk perumpamaan. Huruf jar kita masih ingat lagi kan? Huruf jar ini ada fi, ala, min, bi, lam, fi, dan antara huruf jar ialah kaf. Ka, huruf ka itu. Jadi kalladhi ini dia adalah huruf jar, dan dia mesti ta'alluq. Dia mesti bergantung. Ada tempat bergantungnya. Di mana dia nak bergantung? Dia tempat bergantungnya adalah pada pada hal min fa'il nuraddu. Jadi kita buat ayat dia macam ni. Nuraddu, nuraddu, Allah Ta'ala sebut kalladhi istawathu. Kalladhi ini dia bergantung kepada nuraddu ala aqabina. Nuraddu ala aqabina. Jadi nuraddu ala aqabina. Okey, nuraddu ala aqabina. Nuraddu fi'il mudhari' mabni lil majhul. Jadi kami dikembalikan, apakah patut kami dikembalikan ke belakang kami ataupun ke agama sebelum ini, yang saya telah pun hurai dalam mukadimah kita tadi.
Jadi kalladhi ini dia bergantung kepada nuraddu. Dia bergantung kepada nuraddu pada hal pada nuraddu. Nuraddu ala aqabina, kemudian selepas itu kalladhi. Jadi kalladhi ini adalah muta'alliqani bihal fa'il nuraddu. Bihal min fa'il nuraddu. Kita tengok balik dia punya i'rab dia. Kalladhi muta'alliqani bihal min fa'il nuraddu. Jadi kalladhi ini dia adalah bergantung nak merujuk ke mana dia ini. Merujuknya adalah kepada fa'il pada nuraddu. Pada hal fa'il nuraddu muta'alliqani bihalin min fa'il nuraddu. Okey, nuraddu itu ada fa'il dia, naib fa'il, ada nahnu. Ada naib fa'il dia adalah nahnu. Jadi kalau kita nak takdir dia, kita kena buat macam ni. Nuraddu mungkin kita boleh letak dia punya hal dia adalah khasirina kalladhi. Kalladhi. Jadi ada hal di sini. Hal khasirin. Wa nuraddu. Saya ambil ayat tadi. Wa nuraddu ala aqabina, dan kami kembali ke agama sebelum kami. Di mana sekarang ini kami telah pun diberi hidayah oleh Allah SWT. Jadi patutkah kami kembali kepada ataupun pada agama yang lepas yang kami telah tinggalkan sebelum kami, khasirina, dalam keadaan kami rugi. Ataupun juga boleh juga kalau nak letak halnya adalah mujbirina, dalam keadaan kami telah dipaksa. Jadi itu tidak patut. Jadi khasirin itu mana dia punya tuan dia adalah nahnu pada nuraddu. Kami pada nuraddu. Jadi kita kena letak hal adalah ramai juga, khasirina. Jadi kalau kita nak terjemah di sini dengan kita masukkan hal ini, jadi kita boleh terjemahkan apakah patut kami kembali dalam keadaan dipaksa, ataupun apakah patut kami kembali ataupun dikembalikan kepada agama yang lama dalam keadaan kami ini rugi. Kenapa kami rugi? Kerana Allah Ta'ala sudah beri jalan kepada kami. Kalau kami kembali kepada jalan yang lama, jadi kami rugilah, keadaan kami rugi. Ataupun kamu paksa kami untuk memeluk agama yang lama, kembali kepada agama yang lama. Apakah patut macam itu? Tidak patut. Dalam keadaan kami ini dipaksa, apakah patut kami kembali ke agama kami yang lama? Jadi ada hal di dalam ayat ini sebagaimana disebut oleh Syekh Tayyib Al-Ibrahimi, muta'alliqani bihalin min fa'il nuraddu. Fa'il nuraddu adalah nahnu. Naib fa'il dia nahnu. Jadi wa nuraddu ala aqabina khasirina ataupun mujbirina. Apakah patut kami kembali kepada agama lama kami selepas Allah Ta'ala telah beri petunjuk kepada kami dalam keadaan kami dipaksa ataupun dalam keadaan kami ini rugi. Jadi semua itu dalam suasana sebegitu, kami dipaksa untuk kembali kepada agama kami, kami dipaksa murtad. Sepertilah mereka yang ataupun seseorang yang telah hilang akalnya ataupun telah disesatkan oleh syaitan. Jadi kalladhi ini di mana tempat dia bergantung kepada khasirina, kepada hal pada ayat ini ya. Nampak jadi itu penerangan dia sebut kalladhi muta'alliqan bi halin min fa'il nuraddu. Jadi ditakdirkan khasirina ataupun mujbirina hal bagi nuraddu itu, bagi fa'il nuraddu tersebut.
Okey, jadi itu satu contoh. Banyak lagi yang depan ni kita akan jumpa dengan hal. Kita akan jumpa hal. Jadi kita dah tahu tadi hal itu adalah isim yang hukumnya adalah mansub dan dia menerangkan tuannya. Tuan isim itu ataupun menerangkan isim sebelumnya, keadaan isim tersebut, keadaan kata nama tersebut. Contohnya jalasa Muhammadun dhahikan, mubtasiman, dan contoh-contoh yang lain yang telah pun saya sebut di dalam ini ya. Dan hal ini hendaklah syarat hal, kita pergi sikit lagi belum lengkap lagi supaya kita jelas selepas ini. Dan kalau tak jelas kita boleh ulang balik ataupun kita boleh tonton rakaman yang saya akan share nanti. Kemudian hal ini syurut dia. Syarat hal ini pertama, syarat hal dia mesti datang selepas, dia mesti fadlah. Fadlah ni maknanya dia berada selepas lengkap ayat. Contoh saya sebut, nama Muhammadun. Ini ayat sudah lengkap, Muhammad tidur. Jadi ayat sudah lengkap, ayat sudah sempurna, ada rukunnya iaitu fi'il dan fa'il. Kemudian barulah kita boleh letak hal ataupun kita datangkan hal. Contohnya saya kata nama Muhammadun, Muhammad tidur. Apa hal tidur? Takkan senyum pula kan, tidur sampai senyum bahaya Mimpi apa kan? Nama Muhammadun jalisan. Muhammad tidur sambil duduk. Keadaan duduk dia tidur. Biasa orang tidur baring kan? Boleh juga Muhammad tidur atas duduk. Jalisan. Jadi jalisan ini dia datang selepas lengkap ayat. Itulah dipanggil fadlah. Fadlah ni maknanya yang lebih, yang menyempurnakan makna ayat. Jadi kalau jalisan ini berada pada ayat yang belum lengkap, maka dia bukan hal. Jalisan ataupun contoh yang kita sebut tadi. Kan jalasa Muhammadun apa tadi dhahikan. Dhahikan ini adalah selepas ayat jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammadun dah ada fi'il, dah ada fa'il, dia dah lengkap. Tapi kamu bawa selepas itu dhahikan, iaitu hal yang menerangkan keadaan Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, hal ini dia kena nakirah. Tak boleh ada alif lam ataupun nama khas, tak boleh. Dia hendaklah nakirah. Tengok dhahikan, jalisan, dia adalah nakirah. Tak boleh kita sebut contoh kita sebut apa? Kita sebut nama Muhammadun al-jalis. Kalau kita letak alif lam, dia jadi sifat. Dia bertukar dengan sifat. Jadi kita terjemah pun lain. Kita terjemahkan Muhammad yang duduk itu telah tidur. Muhammad yang sifatnya dia sedang duduk itu, dia duduk kemudian dia telah tidur. Lain sifat Muhammad yang tidur, dia sifat Muhammad yang duduk, dia telah tidur. Kalau kita letak alif lam. Tapi kalau kita buang alif lam, jalisan, barulah dia menerangkan keadaan. Jadi kita terjemah pun lain. Muhammad telah tidur dalam keadaan dia duduk. Ataupun jalasa Muhammadun, Muhammad duduk dalam keadaan dia ketawa. Kan? Lain hal. Jadi mesti nakirah. Yang ketiga, hal ini dia datang selepas makrifat. Sama ada dhamir ataupun isim kata nama khas, Muhammad ataupun negara dan sebagainya. Dia hendaklah datang selepas makrifat. Contoh nama Muhammadun. Muhammadun ini makrifat. Barulah kita boleh bawa selepas itu hal jalisan. Jadi sebelum hal itu adalah isim makrifah. Jadi hal itu ba'dal makrifah. Selepas ada isim makrifah, barulah boleh datang hal. Okey. Kemudian yang keempat, ini pun saya hampir terlupa, dia adalah mustaqqah, mustaqqat, isim mustaq. Isim mustaq ini maknanya isim yang ada asalnya. Contohnya jalisan. Jalisan ini
asalnya adalah jalasa. Jalisan ini adalah asalnya fi'il jalasa. Kemudian fi'il mudhari'nya yajlisu. Kemudian isim fa'ilnya adalah jalisun. Jadi mustaq ini antaranya adalah isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kemudian lagi sirah mubalaghah, sifat musyabbahah dan selainnya. Dia adalah isim mustaq. Dan ada lagi syarat-syarat dia, antaranya dia hendaklah ghairu thabit. Ghairu sabit ni maknanya perkataan itu, makna perkataan itu dia tidak tetap. Ghair sabit. Ini pun berlaku percanggahan di kalangan ulama nahwu. Ada yang kata boleh pun isim yang tetap. Ada dalam Quran Allah Taala guna isim yang tetap. Tapi isim yang tidak tetap ini contohnya dhahikan. Dhahikan ni tidak tetap. Seseorang itu dia bukan sentiasa ketawa. Kan? Jadi dia yatajaddad, dia berlaku, berubah, tidak tetap. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang dia tak ketawa. Jadi isim fa'il ini, dhahikan ini boleh jadi hal. Ataupun tadi jalisan, duduk. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk. Jadi semua isim yang maknanya adalah boleh berubah. Contohnya duduk, contohnya ketawa. Jadi dia boleh jadi hal. Jadi ada 5 lah syarat lebih kurang untuk sesuatu isim itu boleh menjadi hal. Yang pentingnya adalah yang pertama ni, dia adalah fadlah. Jadi kalau dia bukan fadlah, dia tak boleh jadi hal. Contohnya saya sebut apa? Saya bagi contoh kat bawah ni. Muhammadun jalisun. Jalisun ni hal, dia adalah khabar. Sebab ayatnya tidak sempurna. Muhammadun mubtada, jalisun khabar. Beres beres insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hal. Rasanya ini kali pertama kita belajar hal di dalam bahasa Arab. Ini pun kerana banyak ayat ataupun i'rab dalam ayat 71 ini disebut hal. Selesai kat situ. Ada soalan nak tanya tentang hal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadlah tu dengan tam sama ke Ustaz? Fadlah dengan tam. Kalau istilah ilmu nahwu dia sebut fadlah. Jadi kalau kita jumpa fadlah contohnya dalam kitab-kitab nahwu, maknanya tam lah lebih kurang tapi dia tak gunalah tam. Fadlah ini adalah lebih. Lebih. Jadi kenapa dilebihkan ayat ini sedangkan dia sudah cukup lengkap kan? Contohnya nama Muhammadun sudah lengkap ayatnya. Semua orang dah faham Muhammad tidur. Tapi dilebihkan lagi. Ada lagi lebih daripada dua ketul ataupun rukunnya. Dia letak jalisan. Kenapa dia letak jalisan ini? Jadi jalisan ini adalah lebih. Fadlah. Jadi yang lebih inilah boleh jadi hal, boleh jadi sifat juga dan selainnya. Boleh jadi tamyiz selain fadlah. Maksudnya dia disusuli selepas sebuah ayat yang sudah lengkap lah. Ya, betul Doktor. Jadi fadlah ini adalah satu perkataan ataupun ayat jumlah yang datang selepas dah lengkap ayatnya. Ayatnya dah lengkap tapi ada lagi ayat selepasnya. Jadi dia sama ada hal ataupun dia adalah tamyiz ataupun juga yang selain daripadanya. Ada beberapa lagi tajuk-tajuk dalam nahwu ini dia melibatkan ataupun dia merupakan fadlah. Datang selepas ayatnya lengkap. Satu soalan lagi, kenapa dia kena tanwin? Tak boleh kata doa hika, tak boleh kenapa dia tanwin? Ya? Sebab dia nakirah. Nakirah. Sebab nakirah dia jadi tanwin lah. Tapi kalau dalam surah Al-Kahfi tu iwajah kan iwajah tu tak ada tanwin. Jadi dia hal kata. Surah Al-Kahfi. Iwajah qayyiman walam yaj'al lahu iwajah itu kenapa
tapi dia tak ada dua, tak iwajar kan nanti, tapi tulis dia iwajar lah. Adakah dia apa ni hal ke tu? Bukan hal lah kalau tak ada dua tanwin tu. Iwaja ini saktah kan kat situ kan wakaf kan. Sebenarnya dia ada baris tu. Iwajan. Oh, dia iwajan juga. Dia adalah maf'ulun bih. Iwajan lah sepatutnya. Tetapi saktah di situ wakaf. Dibaca dengan iwaja qayyima. Takkan nak baca iwajan. Satu lagi kalla bal ra, bal ra. Itu lain, bukan isim kan. Okey, itulah yang saya nampak. Walam yaj'al lahu iwaja itu bukan hal lah, dia adalah maf'ulun bih. Tapi baris dua tu iwaja, tengok selepas itu qayyiman. Selepas itu qayyiman, iwaja qayyiman. Qayyiman itu adalah hal kepada mesti ada mahzuf. Hal kepada maf'ulun bih ke ataupun ada. Qayyiman itu hal. Wajan itu adalah maf'ulun bih. Nanti kita sampai ke surah Kahfi ya. Yang mana? Kalau hal tu mesti kena tanwin jugalah, dua lah. Dia tanwin. Bukan saja hal tanwin, mana-mana saja isim nakirah. Dia kena ada tanwin. Sebab tanwin inilah antara alamat nakirah. Alamat nakirah adalah isim yang ada tanwin. Sama ada kita sebut jalisun ataupun jalisan ataupun jalisin, dia adalah nakirah. Kecuali bagi kata nama khas seperti Muhammadun, walaupun dia tanwin tetapi dia bukan nakirah. Kerana dia adalah alam, nama. Jadi kalau nama bukan ada, walaupun ada tanwin, dia bukan bermaksud nakirah. Tapi kalau bukan nama, isim biasa saja, contohnya masjidun nakirah, iwajun nakirah, qayyiman dia adalah nakirah. Jadi dia adalah tanda nakirah. Selain daripada tu dia makrifah lah, isim yang tidak ada nakirah ni dia makrifah. Contohnya ada alif lam, al-masjid. Itu aja yang bagi saya yang saya nampak lah, iwajah itu dia wakaf. Iwajah berhenti. Qayyiman barulah sambung. Cuma oleh kerana qayyiman itu hal, jadi kalau kamu nak berhenti pun jangan berhenti lama. Itulah ada di situ hukum tajwidnya adalah saktah. Saktah ni maknanya diam sekejap tanpa bernafas. Iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Okey, kena tanya guru tajwid tu Haji Rozlan. Ya, insya-Allah. Haji Rozlan pun guru tajwid kan? InsyaAllah. Nak tanya Ustaz. Sila Rektor. Tadi hal tu dia datang selepas isim makrifah. Ya. Sekiranya dia datang selepas nakirah, mungkin kena ada syarat lain ke? Contohnya betul ke kalau kita tengok surah Ali Imran ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun, lepas tu faqad balaghaniyal kibaru, lepas tu wa imraati Akhirah. Ayat 40 40. Ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Mana satu yang doktor nak tanya tu, akhir ke atau dan dia macam saya tengok macam ada dua keadaan hal tu, satu dalam bentuk jumlah fi'liyah, satu jumlah ismiyah kan. Tapi yang saya nak tanya tu tadi selepas gulamun tu dia macam dia nakirah kan. Kalau ikutkan dia tak boleh jadi hal, tapi oleh kerana ada sebab waw tu ke, sebab jumlah fi'liyah ke, macam tu saya. Okey lah. Kalau lihat di sini anna yakunu li ghulamun, ghulamun itu adalah nakirah, dan ayat selepas itu waw itu memanglah wawul hal. Waw itu adalah fi'il madhi wa maf'ul bih wa fa'il, maka dia adalah
fi mahalli nasab hal. Hal. Jadi kita terjemah apa doa? Tuhanku, bagaimana aku akan dapat anak? Jadi anak itu, gulamun itu adalah nakirah. Kan? Dalam keadaan aku ini dah tua. Macam mana aku nak dapat anak dah tua? Wa mura'ati aqir. Dan dalam keadaan isteri aku ini pula adalah apa tadi? Mandung. Mandung ke mandun? Mandul. 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 Banyak cakap Arab siapa bahasa Melayu pun terlupa habis. Mandul. Mandul. Jadi bagaimana aku nak dapat anak dalam keadaan aku ini adalah apa tadi, tua dan juga mandul. Hal ni kembali kepada domain, kepada li tu, li. Anna yakunu li gulam. Bagaimana aku ini boleh ada anak. Jadi waqad itu adalah hal kepada li tu, ya tu. Ya tu. Ada ya tu kan, li. Jadi tuan dia siapa? Tuan dia adalah kembali kepada dhamir. Jadi kalau kembali kepada dhamir li itu, selesailah makrifah. Hal di sini kalau kita lihat secara maknanya adalah kembali kepada Nabi Allah Zakaria. Saya tu, bagaimana aku ni nak dapat anak? Hal yang tua dan juga hal isterinya mandul itu adalah kembali kepada Zakaria itu. Halnya tuan dia kan. Jadi saya kat situ dalam doa ni, jadi kalau saya tu dia makrifah lah sebab dhamir. Jadi kalau kembali kepada saya, maka selesailah. Ikut syaratnya, hal itu adalah nakirah. Kalau nak tanya lagi Ustaz, nak tanya lagi. Sila. Adakah yang kadang-kadang kita tak tahu waw tu waw sedangkan kan? Waw hal ke waw tak hal, kita kadang tak tahu. Adakah kat waw tu yang menjadikan hal tu kan jangan maksud kan? Itu tidak kita kena tengok makna ayat tu. Kalau ada dekat Al-Quran tu makna kalau tak ada makna kadang kita tak tahu kan? Yalah. Jadi kalaulah hal itu mufrad, kita senang saja jumpa. Kita boleh kenal, tapi bila hal itu adalah berbentuk jumlah, di sinilah mencabarnya. Kita perlu lihat kepada ayat tersebut. Adakah dia ataf? Jadi kalau kita lihat kepada ayat surah Ali Imran tu kan, dia bukan ataf. Dia bukan ataf. Sekejap saya copy paste ayat tu. Sekejap. Ali Imran ayat 40. Sebab kadang ada buku Arab dia tak tulis wal hal, kadang dia tulis ataf dia tak buat beza-beza kan. Iyalah, betul. Tapi kalau hal dia akan sebutlah halnya. Senang tu kalau Arab dia tu bagi begitu. Ayat yang kita bincang tadi, ayat yang Dr. Zainal beritahu tadi, inilah ayatnya. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, qala, berkata Zakaria. Apa Zakaria berkata? Dia berdoa. Dia berdoa, Tuhanku. Sebab Allah Ta'ala nak bagi dia anak. Anaknya adalah Yahya. Anaknya. Jadi dia pun rasa pelik lah. Jadi dia pun berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Tuhanku, bagaimana yakun akan ada anak bagiku? Yakunu lamul li. Jadi saya nampak li inilah tuan kepada hal. Jadi yakunu, gulamun ini adalah fa'il kepada yakun. Li itu adalah jar wa majrur. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak. Tak boleh kita nak terjemah dan sesungguhnya telah sampai umurku tua ataupun umurku sudah sampai tua dan isteri aku mandul. Jadi
Dia bukan ataf. Kalau ataf nak ataf ke mana? Jadi waw ini adalah menderakan hal. Kita boleh faham dari sudut maknanya. Jadi doa ini adalah, Tuhanku, bagaimana akan ada bagiku seorang anak, sedangkan keadaan aku ataupun dalam keadaan aku sesungguhnya telah sampai kepada kibar, tua, umurnya tua. Dan dalam keadaan aku wamraati akhirah, isteriku adalah mandul. Ini adalah satu benda yang ajaib dalam kuasa Allah SWT. Dapatlah juga yubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Allah Taala sebut, aku beritahu berita gembira kepadamu Zakaria dengan seorang anak. Bahkan anak itu telah pun dinamakan Yahya. Namanya Yahya yang diberikan kepada Zakaria, sedangkan isterinya mandul. Jadi hal maksud dia. Jadi jawapan kepada ustaz soalan doktor tadi, bagaimana nak beza, bagi saya tak dapat. Tidak, kita tahu maknanya. Kita tahu makna ayat tersebut. Barulah kita akan dapat iaitu menentukan sama ada dia adalah hal ataupun dia huruf ataf. Kalau waw qasam mudahlah. Kalau waw qasam mudah, dia berada di awal ayat. Masalah sekarang ni dengan huruf ataf, kadang-kadang kita akan bertukar. Keliru. Tak naik juga. Kadzalika, tak apa. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Ta'ala buat apa-apa saja yang dia kehendaki. Walaupun mandul dapat anak. Walaupun umur tua pun boleh anak lagi. Beres. Itu soalan Dr. Zainal. Jadi wam yang kedua tu ataf lah. Wam yang kedua ni ataf. Ataf kepada qad. Qad balaghanil kibaru. Ataf kepada kibar pun boleh. Wa muraati aqil. Wam yang kedua itu adalah ataf. Tadi ada 5 syarat tu, saya tak sempat ni nak salin ke atas. Oh ya. 5 syarat tadi nanti saya share terus dalam grup. 5 syurutul hal. Ini jarang jumpa ni Haji Doktor. Ini saya ada dapat 3, tak ada bagi 5. Ya. Ustaz, yang nombor 2 tadi. Nakirah, boleh kita kata sahibul hal. Ada yang kata sahibul hal, nakirah. Yang mufrad, dalam keadaan mufrad lah. Okey, kejap Haji. Nombor berapa tadi? Yang surut syarat yang kedua tu kan, dia fatlah. Yang kedua nakirah, dia punya sebelum dia kena nakirah kan. Yang tu adakah dia punya sahibul hal? Dia kena ada sahib kawan dia. Ada, okey, kat sini pun kita boleh sebut ya, betul lah, dia sahibul hal. Dia sahibul hal. Jadi kita nak buat macam mana? Kita ba'dal ma'rifah ni maksud saya hal itu datang selepas ma'rifah. Jadi dia berada selepas ma'rifah. Jadi mungkin saya guna fi'il ja'a ba'dal ma'rifah. Ataupun dalam ni saya sebut saya buat sahibul hal. Sahibul hal ma'rifah. Sebabnya kalau sahibul hal itu nakirah, dia akan jadi sifat. Dia jadi sifat. Contohnya saya buat ayat. Nama qalibun, kemudian jalisun. Kan? Qalibun itu adalah nakirah. Jalisun jadi sifat dia juga. Samalah kalau kita guna yang ni, nama at-talibu al-jalis. Dia akan jadi sifat juga. Jadi kalaulah sahibul hal ini nakirah, dia akan jadi sifat. Begitu juga jika hal itu ma'rifah, dia juga akan jadi sifat. Kerana sifat dengan tuan dia mesti sama. Dari sudut nakirah, dari sudut ma'rifah, dari sudut bilangan,
dua, satu, ramai, juga dari sudut jantina. Dia mesti sama. Jadi kalau talibun, jalisun, maka dia akan jadi na'at. Jalisun ini. Sama juga kalaulah at-talibu al-jalisu, jalisu ini juga menjadi na'at sifat kepada talib. Jadi kita terjemah apa? Kita terjemah telah tidur pelajar yang duduk. Jadi duduk itu sifat kepada pelajar tu, yang dia sentiasa duduk, ataupun sifatnya telah duduk itu telah menjadi sifat. Ataupun nama at-talibu, telah tidur pelajar itu. Jadi talib yang kedua ni kita tahu pelajar mana, al-jalisu yang duduk, bukan jadi hal lagi. Jadi itulah syarat yang kedua ini, hendaklah dia datang selepas makrifah, iaitu sahibul hal itu hendaklah makrifah, dan hal itu adalah nakirah, dia tak boleh makrifah. Kalau hal itu makrifah, dia akan menjadi na'at. Begitu juga seandainya sahibul hal itu adalah nakirah, juga dia akan menjadi na'at. Ada satu kaedah yang guru saya, Profesor Sa'id Az-Zubaidi, ini antara profesor yang hebat di universiti ini di Iraq, dan semasa perang di Baghdad itu pada tahun 93-94 dia telah berhijrah, dan dia pergi ke universiti saya dalam tahun 99 macam tu, 98 99, dan saya sempat belajar nahwu dengan dia, nahwu 1 dan nahwu 2. Dan antara kaedah yang dia sebut, apa kaedahnya, al-isim ba'da ma'rifah, kata nama, okey, sekejap, al-ma'rifah, isim ma'rifah, ba'da al-ma'rifah, sifat, wan nakirah ba'da al-ma'rifah hal. Boleh halana. Jadi ma'rifah, selepas ma'rifah, isim ma'rifah yang datang selepas ma'rifah dia adalah sifat. Dan isim nakirah ba'da al-ma'rifah dia adalah hal. Ini tatbik ataupun ini adalah kaedah kepada syarat yang 1 2 ni. Apa maksudnya? Ma'rifah selepas ma'rifah sifat. Contohnya saya sebut Muhammadun al-jalis. Jadi al-jalis ini ma'rifah, dia berada selepas Muhammad ma'rifah, dia adalah sifat. Kemudian nakirah ba'da al-ma'rifah. Muhammadun jalisan, dia adalah hal, kerana jalisan ini adalah nakirah, dia berada selepas makrifah, dia adalah hal. Boleh Muhammadun al-jalis, nama Muhammadun al-jalis. Okey, nampak makrifah selepas isim ma'rifah dia adalah sifat. An-nakirah, nakirah ini dia datang selepas ma'rifah, dia adalah hal. Itu kaedah yang disebut oleh guru saya, dan saya sentiasa ingat bagaimana nak kenal hal, tengok sebelumnya. Kalau ada ma'rifah, dia hal. Bagaimana nak kenal sifat, tengok sebelumnya. Jika dia adalah ma'rifah dan isim itu juga ma'rifah, maka dia sifat. Dan kalau nak tambah an-nakirah ba'da an-nakirah, ini kaedah yang saya tambahlah daripada kaedah guru saya tu. An-nakirah ba'da an-nakirah sifat. Okey, ada 3 1 2 dan 3. Nakirah ba'da nakirah sifat. Bagaimana pula? Iaitu contohnya nama talibun tadi, jalisun.
juga dia menjadi sifat. Okey. Nakirah, ni isim nakirah, dan dia ada selepas nakirah. Talibu pun nakirah juga, dia adalah sifat juga. Jadi kita ada berapa tadi kaedah? 3. Ambil kaedah ni, simpan betul-betul. Ini kira kaedah daripada guru saya sehinggalah saya sampai kepada kelas kita ni. Jazah. InsyaAllah. Saya share dalam grup. Baik. Okey, insya-Allah tak sampai juga kita habis I'rab kita pada hari ini. Tapi banyak ilmu yang kita pelajari pada hari ini, mungkin agak tinggi dan ada yang dapat kuasai dan mungkin juga ada yang tak berapa jelas. Dan begitulah kita belajar ilmu Allah SWT. Ada ilmu yang belum lagi kita belajar dan kita belajar. Contohnya hal pada hari ini kita telah pun pelajari. Dan jangan jemu untuk mendengar, untuk belajar, untuk berusaha, kerana ilmu itu bitta'allum. Ilmu itu adalah dengan belajar, proses belajar. Dan Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala boleh saja beri dia ilmu, orang panggil seketul, dalam masa sekejap. Dia menjadi alim, dia menjadi pandai. Tetapi Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, tabiat ilmu itu adalah dengan masa, memerlukan tempoh, dan dia juga berperingkat-peringkat. Oleh itu, Nabi diajar oleh Allah SWT melalui Jibril selama 23 tahun. Barulah lengkap syariatnya, akidahnya, adabnya, dan ada buku ataupun sukatan ataupun kitab, iaitu Al-Quranul Karim. Dan juga hadis Rasulullah itu juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita kena ingat, wahyu pertama diturunkan oleh Allah SWT ialah Iqra, dan 5 ataupun 6 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita belajar ini pertamanya adalah kerana Allah. Bismi rabbika, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan engkau wahai Muhammad. Jadi Iqra, kamu baca. Jadi kalau kita lihat terjemahan, kamu baca di situ adalah Al-Quran. Tetapi Allah Ta'ala sengaja tidak sebut maf'ulun bih. Iqra, kamu bacalah. Mana ada maf'ul? Tidak ada. Jadi kamu pelajari, kamu baca, kamu menuntut ilmu. Semuanya adalah kerana Allah SWT dan kerana pertolongan Allah SWT kita dapat memahaminya. Dan kena ingat juga, Iqra itu bukan satu kali, tetapi diulang 2 kali. Iqra wa rabbukal akram. Selepas itu jadi ia juga menunjukkan bahawasanya ilmu ini bukan sekali kita dengar, tetapi berkali-kali, bahkan kita kena ulang. Dan kaedah kita belajar juga adalah hendaklah sentiasa diulang ilmu tersebut, kerana sifat ilmunya sebegitu. Itu adalah wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah memberi isyarat ataupun memberi panduan kepada kita bagaimana untuk kita belajar. Pertama kita ingat, yang mengajar kita, yang membantu kita untuk memahami adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita belajar pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hendaklah kita sentiasa belajar. Tengok lafaz dia Iqra, lafaz fi'il amar, perintah. Jadi umat Nabi Muhammad ini, kita semua ini adalah hendaklah sentiasa diperintahkan oleh Allah adalah untuk belajar. Jadi kita belajar, kita teruskan belajar, kita teruskan mendengar. Kalau tak berapa jelas hari ini, kita ulang lagi. Kita tengok lagi kelas-kelas lain. Kita belajar lagi dengan ustaz-ustaz yang lain, dengan YouTube, dengan semua perantaraan yang sebenarnya banyak pada hari ini. Jadi kita belajar lagi sehinggalah kita dapat diberi oleh Allah SWT kefahaman. Dan antara sumber ataupun sebab kita boleh faham, Allah Ta'ala sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah Ta'ala akan ajar kamu. Maknanya akan buat kamu pandai, kamu mudah faham dan sebagainya. Iaitu ketakwaan kita, amal ibadat kita, dekat kita dengan Allah, pergantungan kita dengan Allah SWT. Dan kita belajar, usaha itu juga adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT, mengambil sebab dan sebagainya. Dan selepas itu kita akan mengecapi
kefahaman, kita dapat menguasai, dan kita akan dapat rasai kelazatan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada kita. Itu sebagai motivasi kerana dah berapa minggu dah ni. Mungkin kelas ketiga kita masih lagi duduk ayat 71. Jadi insya-Allah minggu depan kita habiskan ayat 71 i'rabnya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ini rasanya tidak perlu panjang kalau kita jumpa hal pun kita pelajari pada hari ini ayat-ayat ke depan ni kita akan jumpa lagi fil ardi, contohnya muta'alliqum bi mahzuf hal, kemudian bi mahzuf hal min dhamir, banyak kita akan jumpa hal selepas ini. Jadi saya telah pun terangkan apa itu hal di dalam bahasa Arab. Semoga semua dapat manfaat insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey, kita dah sampai ke pukul 10.37 tak boleh panjang-panjang sangat nanti tak dapat nak masuk dah, banyak-banyak sangat. Okey, kita berhenti setakat ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan.